Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan berkumpulan bagi subjek pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak yang bertajuk Perkembangan Kanak-kanak di Taska Insaniah. Kerja lapangan ini dijalankan di Taska Insaniah yang terletak di Lot 12, Lorong Ceras 9, 88400, Kota Kinabalu, Sabah. Di sini, kami melibatkan kanak-kanak yang berumur 4 tahun dalam kajian ini. Kami juga telah menggunakan kaedah pemerhatian yang melibatkan pengumpulan data melalui kaedah anekdot dan juga kaedah pemerhatian langsung terhadap tingkah laku kanak-kanak. Fokus pembentangan ini adalah untuk membincangkan domain perkembangan kanak-kanak yang telah kami kaji serta bagaimana penemuan ini dapat memberi implikasi terhadap kaedah pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP. Okey, hari ini saya akan membentangkan pasal latar belakang. Laporan pemerhatian ini dijalankan adalah tujuan untuk memahami dan menilai tahap perkembangan kanak-kanak yang berumur 0 hingga 6 tahun melalui pemerhatian secara langsung dan persekitaran pembelajaran sebenar di Taska Insaniah Kota Kinabalu, Sabah. Pemerhatian ini memberi peluang kepada pelajar untuk mengenal pasti dan perkembangan holistik kanak-kanak yang merangkumi aspek fizikal, kognitif, bahasa dan sosial emosi yang berdasarkan tingkah laku semula jadi kanak-kanak semasa aktiviti harian di Taska. Pemerhatian ini melibatkan 4 orang kanak-kanak yang berumur 4 tahun iaitu Fatin, Aiden, Ivan dan Alia. Mereka telah dipilih berdasarkan kesesuaian umur dan pelibatan aktif dalam aktiviti pembelajaran. Okey, seterusnya tentang metodologi. Kaedah pemerhatian anekdot ini telah dipilih sebagai teknik utama pengumpulan data. Kaedah ini melibatkan pemerhatian secara tidak berstruktur tetapi sistematik terhadap tingkah laku kanak-kanak dalam situasi sebenar tanpa mengganggu rutin harian mereka. Sepanjang tempoh pemerhatian ini, kami telah mengekalkan data yang dikumpul adalah autentik dan mencerminkan tingkah laku semula jadi kanak-kanak. Rekod anekdot dikumpul dalam beberapa sesi pemerhatian yang berbeza termasuklah aktiviti bermain blok, aktiviti seni dan permainan berperanan iaitu role play. Data yang diperoleh dianalisis mengikut domain perkembangan kanak-kanak untuk menilai kesesuaian tahap perkembangan dengan umur mereka. Sekian. Nama saya Vivian dan saya akan membentangkan tentang analisis domain dan perkembangan keempat kanak-kanak yang telah kami kaji di Taska Insaniah. Kanak-kanak yang pertama bernama Fateh, berumur 4 tahun. Dari segi fizikal, Fateh menunjukkan kemahiran motor halus dan motor kasar melalui aktiviti menyusun blok, bermain dengan blok cantuman, berlari dan melompat. Dari segi aspek kognitif pula, jelas dilihat apabila Fateh boleh mengenal, membezakan dan mengkategorikan objek dan Fateh juga mengikut arahan guru. Bagi aspek kognitif pula, jelas dilihat apabila Fateh boleh mengenal pasti, membezakan dan mengkategorikan objek seperti bentuk, warna dan saiz objek. Selain itu, Fateh juga mendengar dan mengikut arahan guru. Sebagai contoh, apabila guru memberikan arahan untuk berhenti bermain dan juga clean up, Fateh bertindak mengikut arahan guru. Dari segi bahasa pula, Fateh berkomunikasi dengan sangat baik, di mana Fateh menggunakan ayat mudah dan dia juga dapat menambahkan bentuk dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kemudian dari sudut sosio-emosi, Fateh juga menunjukkan hubungan sosial yang positif dan semasa bermain, Fateh menunjukkan emosi gembira, keyakinan diri
dan menunjukkan sikap bekerjasama dengan rakan sebaya dia. Jadi secara keseluruhan untuk analisis domain dan perkembangan Fateh menunjukkan perkembangan yang seimbang dan positif dalam aspek fizikal, kognitif, bahasa, dan sosial emosi selaras dengan tahap umur 4 tahun. Kanak-kanak yang seterusnya bernama Aiden berumur 4 tahun juga menunjukkan perkembangan yang baik dan konsisten, di mana dari aspek fizikal, Aiden cekap dalam motor halus melalui aktiviti seperti menyusun blok. Aspek kognitif juga jelas dilihat apabila Aiden mampu mengenal warna dan bentuk. Selain itu, Aiden juga mampu mengelaskan objek serta memahami. Bagi aspek bahasa, Aiden juga dapat berkomunikasi dengan sopan, di mana Aiden berkomunikasi menggunakan ayat sopan ketika meminta sesuatu dengan kawannya. Aiden juga menggunakan ayat lengkap, dan ini menunjukkan kemahiran bahasa lisan Aiden yang baik. Dari segi aspek sosial emosi, Aiden bersikap positif, ceria, bekerjasama dengan rakan, dan menunjukkan semangat persahabatan yang baik. Jadi secara keseluruhan, Aiden menunjukkan perkembangan yang baik dari segi aspek fizikal, kognitif, dan sosial emosi yang sejajar dengan tahap perkembangan kanak-kanak berumur 4 tahun. Tetapi, aspek sosial emosi lebih domain kepada Aiden kerana Aiden suka bermain dengan rakan-rakannya berbanding bermain sendirian. Seterusnya adalah kanak-kanak yang bernama Irfan berumur 4 tahun. Dia menunjukkan perkembangan yang sangat baik dan juga seimbang. Dari aspek fizikal, kami boleh lihat bahawa Irfan ini mempunyai kemahiran motor halus yang matang melalui aktiviti menyusun blok dan mewarna, di mana Irfan juga dapat mengawal pergerakan jari dia semasa dia mewarna. Perkembangan Irfan dari aspek kognitif pula sangat menyerlah apabila Irfan mampu menyelesaikan masalah, di mana Irfan menyusun blok yang bersaiz besar di bawah dahulu, kemudian baru saiz kecil di atas, supaya blok itu stabil, kukuh dan tidak mudah jatuh. Jadi ini menunjukkan bahawa Irfan mempunyai kemahiran untuk menyusun strategi semasa menyusun blok kayu tersebut. Irfan juga menunjukkan sifat ingin tahu terhadap haiwan yang dia lihat di dalam gambar. Sebagai contoh, Irfan sering menanya kepada rakannya, Haiwan yang berwarna pink itu apa? Haiwan yang berbadan besar, berbulu hitam dan putih itu apa? Selain itu, dari segi bahasa, Irfan menggunakan ayat penuh dan jelas, di mana Irfan mampu bertanya soalan, dan Irfan juga menunjukkan bahawa dia dapat meluahkan idea dengan baik. Dari segi sosial emosi, Irfan menunjukkan hubungan sosial yang positif. Dia juga merespon kepada rakannya dengan ceria. Jadi ini menunjukkan Irfan mempunyai keyakinan diri serta kebolehan bekerjasama, dan Irfan sangat menyayangi rakannya, di mana Irfan berkongsi semasa bermain. Jadi bagi keseluruhan untuk analisis domain dan perkembangan Irfan menunjukkan perkembangan yang sangat baik dari aspek fizikal, kognitif, bahasa dan sosial emosi yang selaras dengan tahap perkembangan kanak-kanak berumur 4 tahun. Dan yang terakhir sekali, Alia berumur 4 tahun juga menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Dari aspek fizikal, Alia menunjukkan kemahiran motor halus dan motor kasar seperti semasa aktiviti role play, iaitu memasak. Alia dapat menggenggam dan mengacau makanan, mainan, dan dia dapat menggenggam sudu mainan tanpa menjatuhkan sudu mainan itu. Dari aspek kognitif pula sangat menyela apabila Alia menunjukkan kefahaman tentang aspek keseimbangan. Sebagai contoh, semasa aktiviti bermain secara bebas dengan blok kayu, Alia ingin membina satu menara yang tinggi. Jadi, Alia meletakkan blok paling besar di bawah sebagai asas kukuh. Kemudian, dia menyusun satu persatu dari blok yang bersaiz besar hingga blok yang bersaiz kecil. Jadi ini menunjukkan bahawa aspek kognitif di mana Alia dapat berfikir secara strategik untuk menyusun blok tersebut supaya blok itu stabil dan tidak jatuh. Selain itu, bagi aspek bahasa pula, Alia menggunakan ayat ringkas untuk menerangkan ciri-ciri haiwan. Sebagai contoh, Alia menyebut, Ini adalah panda. Bulu dia warna hitam dan putih. Badan dia sangat besar dan gebu.
Alia juga menunjukkan perkembangan literasi awal melalui peniruan dengan membina dialog spontan yang berkaitan dengan konteks permainan, yaitu bermain bermasak-masak. Sebagai contoh, semasa bermain bermasak-masak, Alia membuat bunyi Yum, yum, yum. semasa dia mengunyah makanan. Dan akhir sekali, dari segi sosio-emosi, Alia juga memahami konsep perbuatan betul dan salah berdasarkan tindakan yang dia buat. Sebagai contoh, Alia meminta maaf kepada rakannya, iaitu Siti, setelah tidak sengaja membaling blok kayu ke arah rakannya. Jadi secara keseluruhannya, Alia menunjukkan perkembangan yang sangat seimbang dari segi fizikal, kognitif, bahasa, dan sosio-emosi. Jadi ini sahaja pembentangan saya berkenaan analisis domen dan perkembangan kanak-kanak di taska insaniah. Implikasi pembelajaran pengajaran bermaksud kesan atau akibat, cara guru mengajar dan cara murid belajar. Hal ini membantu guru untuk merancang pembelajaran yang berkesan supaya murid dapat belajar dengan lebih baik. Implikasi yang pertama adalah fokus kepada asuhan dan perkembangan awal. Pada peringkat taska, tumpuan utama adalah menjaga dan membantu perkembangan anak kecil dari segi emosi, sosial, dan pemikiran. Sebagai contoh, guru membantu anak belajar bercakap, berjalan, dan mengenal perasaan. Seterusnya, peranan guru sebagai pendidik. Guru bukan sahaja menjaga keselamatan dan kebersihan anak, tetapi juga mengajar mereka perkara asas seperti bernyanyi, menyebut nama, dan berkongsi permainan. Selain itu, mewujudkan pembelajaran yang selamat dan merangsang, yaitu mewujudkan tempat belajar yang bersih, selamat, dan penuh dengan warna, mainan, dan bahan yang menarik supaya anak rasa seronok ingin bermain. Implikasi pembelajaran pengajaran lainnya adalah pendekatan pembelajaran berasaskan bermain. Kanak-kanak belajar paling baik melalui bermain. Jadi, guru dan pengasuh perlu menggunakan permainan, lagu, dan aktiviti kreatif untuk ajar mereka perkara yang baru. Seterusnya, guru sebagai fasilitator. Guru bukan hanya mengajar tetapi membantu dan membimbing anak untuk belajar sendiri. Guru perlu memberikan peluang untuk anak bertanya, mencuba, dan berpikir. Akhir sekali, penilaian autentik dan berterusan. Guru taska tidak memberikan ujian macam di sekolah. Sebaliknya, guru perhatikan apa yang anak boleh buat setiap hari dan catat perkembangan mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini saya akan berkongsi dapatan kajian lapangan yang telah kami jalankan di Taska Insaniah berkaitan dengan peranan guru dalam menyokong pertumbuhan dan perkembangan awal kanak-kanak. Berdasarkan pemerhatian saya, guru di Taska Insaniah menyediakan fasilitas pembelajaran selamat, teratur dan mesra kanak-kanak. Suasana ini membantu kanak-kanak berasa selesa serta lebih bersedia untuk belajar dan berinteraksi dengan persekitaran mereka. Selain itu, guru juga memberi perhatian terhadap perkembangan sosio-emosi kanak-kanak. Guru sentiasa berinteraksi secara positif, memberi sokongan emosi dan membantu kanak-kanak mengawal perasaan serta bergaul dengan rakan sebaya. Pendekatan ini penting dalam membina keyakinan diri dan personaliti kanak-kanak. Dari aspek perkembangan kognitif, guru menggunakan kaedah bermain sambil belajar seperti aktiviti penerokaan dan pembelajaran secara praktikal. Melalui aktiviti ini, kanak-kanak belajar berfikir dan menyelesaikan masalah berdasarkan pengalaman sebenar. Guru juga menyokong perkembangan bahasa kanak-kanak melalui komunikasi harian, aktiviti bercerita, dan soal jawab ringkas. Interaksi ini membantu kanak-kanak menambah perbendaharaan kata dan berani menyampaikan idea. Di samping itu, guru sentiasa memantau perkembangan kanak-kanak secara berterusan bagi mengenal pasti keperluan individu dan memberi bimbingan yang sesuai mengikut tahap perkembangan masing-masing. Akhir sekali, saya mendapati wujud kerjasama yang baik antara guru dan ibu bapa dalam menyokong perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. Kesimpulannya, kajian lapangan di Taska Insaniah menunjukkan bahawa peranan guru sangat penting dalam memastikan pertumbuhan dan perkembangan awal kanak berlaku secara seimbang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, perkembangan kanak-kanak adalah berbeza mengikut setiap individu.
kanak-kanak mempunyai kadar perkembangan yang unik. Domain fizikal, kognitif, bahasa dan sosial emosi kanak-kanak adalah saling berkait antara satu sama lain dan ia memberi impak pada keseluruhan perkembangan mereka. Pemerhatian kami juga adalah selari dengan teori-teori perkembangan yang telah ditemukan oleh Jean Piaget, Lev Vygotsky dan Erik Erikson yang menekankan aspek perkembangan kognitif dan sosial kanak-kanak. Selain itu, peranan guru juga adalah sangat penting dalam merancang aktiviti yang sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak. Guru perlu menyediakan persekitaran pembelajaran yang sangat menyokong bagi perkembangan kanak-kanak. Cadangan kami ialah setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP di taska ataupun tadika perlulah lebih fleksibel dan berpusatkan kanak-kanak supaya setiap kanak-kanak dapat belajar mengikut perkembangan dalam diri dan minat mereka masing-masing. Sekian, terima kasih.